Dengan izin Allah Ta'ala kita semua dapat hadir ke masjid ni sama-sama dengan sahabat-sahabat semayang jemaah kan, bersama imam, naik motor, naik kereta jalan kaki kan, kakak-kakak, ibu-ibu istiqomah datang masjid ni. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan keberkatan dalam kehidupan, insya-Allah. Sebelum saya nak membaca satu hadis Nabi, saya ingin mengingatkan jemaah tentang peranan makmum mengikut imam. Saya melihat isu ni penting supaya makmum dia mesti ikut imam secara tertib. Antara yang saya ingatkan pada tuan-tuan dan saya sendirilah, kadang-kadang saya juga teralpa juga, terlupa tentang peranan makmum ketika ikut imam. Apa dia? Kita ni tuan-tuan sekalian, bila ikut imam, biarlah imam itu selesai melaksanakan rukunnya itu sampai tempat destinasinya, baru kita ikut. Begitu. Artinya imam bila dia nak rokok, bagi dia rokok sempurna dulu, baru kita ikut. Jangan dia baru nak Allah, kita pun Allah juga. Gitu. Dan imam juga sebenarnya peranan besar juga, iaitu dia mesti membaca takbir intiqalat tu, takbir perpindahan tu hendaklah sama dengan perbuatan dia. Jangan sampai dia baca takbir intiqalat kan, tapi tak sampai lagi ke bawah kan, maknanya mesti sama. Allahu Akbar sama ngam. Jadi makmum senang cerita. Biar makmum perempuan pun senang cerita, sebab makmum perempuan ni tadi dia tak nampak imam tu ditutupnya langsir, tak nampak. Elok langsir tu dibuka kan, macam tu. Biar nampak jemaah lelaki tu kan, biarkan nampak. Di masjid negara saya tengok dia tak ada tirai pun. Masjid bersih pun saya tengok tak ada tirai. Dia open je supaya makmum perempuan dapat tengok pergerakan makmum lelaki atau imam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita diajar sabar dalam semayang. Itu sebab kita akan sabar di luar semayang. Tolong sabar sikit. Imam belum sampai ke tempat sujud, kita dah gerak awal. Bagi sampai dulu imam tu, sampai dulu bar, kita pun baru gerak. Kita dah banyak kali dengar ustaz-ustaz bagi kuliah kan tentang fiqh tu, tapi kadang-kadang manusia tak sabar. Kadang-kadang kita ikut sama kan, Allah sama kan, itu pun tak betul sangat, sama kan. Yang lebih tak baik bila makmum tu lebih awal daripada imam. Ini imam, ni makmum. Allah dia belum masuk lagi gia, dia dah masuk gia. Siapa imam, siapa makmum ni? Kau lah imam. Sampai imam cakap macam tu kan. Tentu hati-hatilah bila ikut imam ni, jangan sampai kita batal mengikut imam. Lagi-lagi imam nak bagi salam, bagi salam habis dulu. Sabarlah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi kan, selesai kita bagi salam lah. Assalamualaikum sama. Janganlah sama. Itu bos kita. Nakhoda yang membawa makmum. Ini penting imam ni kan. Imam ni kena pergi kursus tau. Walaupun dia macam katanya macam dah banyak ilmu, tapi kena pergi kursus. Kena pergi seminar imam tau. Memanglah baca sedap, tapi kena tahu fiqh imam. Kan bila jaiz buat kursus imam tu kena hantar. Perlu dihantar imam ni pergi mengikuti kursus imam tau. Kursus fiqh imam, bacaan memanglah kena baik kan. Fatihah kena bagus. Fiqh imam tu lah kan. Bila waktu subuh nak baca surah apa yang patutnya, bila maghrib nak baca surah apa patutnya lah. Dia kena study lah sikit. Bila waktu asar maghrib apa surah nak baca. Kalau subuh kan kena tahu juga. Isyak kena tengok-tengok juga tu. Tak boleh syok sendiri imam ni, tak boleh syok sendiri. Makmum terbengkalai tu. Imam syok sendiri baca surah panjang 50 ayat kan.
Waktu isyak dia baca. Oh, imam lama. Bila lah nak habis kan. Kita tengok wakil itu. Saya ingatkan pada tuan-tuan dan saya sendirilah, supaya ikut imam dengan cara yang baik, insya-Allah. Dan imam juga kalau boleh baca doa iftitah. Kadang-kadang imam tak baca doa iftitah. Kalau kabut makmum baca doa iftitah, imam tak baca. Tiba-tiba imam dia rokok. Kelang kabut jemaah, rupanya imam tak baca doa iftitah. Kan bacalah. Siapa jadi imam? Siapa jadi imam ya? Siapa jadi imam tolak ke, imam tak tolak ke, jangan lupa baca doa iftitah. Ada fadilat dia kan. Bagi jemaah kita ni selesa sikit. Baik. Tuan-tuan, hadis saya baca terpakai kepada orang yang mencapai umur 60 tahun. Hadis ni cerita tentang orang yang berumur 60 tahun ke atas. Maknanya orang yang bawah 60 boleh dengar untuk persiapan. Kalau ada pun lagi bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan, rawahul Bukhari. Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Ini Nabi kata ya, siapa yang umur 60 tahun ya, siapa yang tak capai itu kita ambil panduan. Yang dah capai, ini hadis dia. Allah Ta'ala sudah tidak mahu menerima keuzuran, tak ada terima alasan tidak sempat berbuat ibadat daripada seseorang yang telah dilanjutkan usianya sehingga sampai 60 tahun. Allah Ta'ala tak terima alasan tau. Sampai 60 tak buat lagi ibadat, tak nak buat lagi benda-benda baik, no alasan. Tak ada lagi alasan kenapa tak boleh buat. 60 ya. Tuan-tuan sekalian, jaga ni. Kata Imam Syafi'i kan, umur 60 ni ada yang sihat, ada yang sakit. Kata Imam Syafi'i, tuan-tuan, ini kata Imam Syafi'i ya, imam termasyhur kita tau. Kita jangan bandingkan Syafi'i kita dengan Imam Syafi'i. Syafi'i kita kampung kita punya nama. Imam Syafi'i ilmu tinggi. Apa dia kata? Orang sakit mati, orang sihat tiba-tiba mati. Apa cerita itu? Itulah ajal. Itulah ajal. Orang sakit mati deh. Sakit tu sakitnya mati. Sakit jantung meninggal, sakit dada meninggal, sakit otak meninggal, kansernya meninggal. Biasa sakit ni bawa mati tu. Tapi kata Imam Syafi'i, yang hidup tiba-tiba mati, itulah ajal. Kita tak jangka mati bila, kan? Tak jangka. Ada yang mati ketika panjat pokok kelapa, jatuh mati deh, mana tahu, kan? Ada yang sedang makan durian, termasuklah kulit durian dalam mulut dia, tercokik, matilah dia. Tak perasan, tengah terberak, keluar tarik langsung tergelincir, meninggal. Tak jangka teman sekalian. Jaga. Okey. Baik. Tuan-tuan kenal tak Al-Katabi ni? Al-Katabi ni ulama. Saya pun tak kenal. Saya ambil kata-kata dia. Al-Katabi, seorang ulama, dia kata apa? Bila cukup 60 tahun, ampek ni menjadi ingatan. Ampek ni jaga. Tuan-tuan yang umur 60, 70, 80 lagi lah. Kan? 60, 70, 80 tu lain fashion tu. Dia punya tune dia. 60 macam ni cerita ya. 70 macam ni ya. 80 langsung sonyap. Kan? 80 sonyap. Dia tak cakap dah, lemah. 60 masih gagah lagi. 70 lemah dah, cakap slow-slow ya. 80 makin slow. 90 monung ya. Nampak? Lain. 35 cerabih bercakap dia. Itulah manusia. Kata Al-Katabi, bila masuk umur 60, pertama sekali apa kata dia, itu umur dah kek nak mati dah. Jaga. Itu sebab tuan sekalian, tanda nak mati ada 3. Tuan-tuan boleh cek lepas ni ya. Jangan cek sekarang, balikkan cek.
Pertama, bila rambutnya dah putih banyak. Cek kan. Putih banyak. Tu tanda nak mati dah tu. Lagi banyak putih, lagi nak mati dah tu. Kan? Bukan kata nak mati, artinya dulu hitam, putih. Yang kedua, kita dah lemah serba-serbinya. Lemah, bawa kereta dah tak boleh jauh-jauh. Setakat beranang saja. Jagalah tu. Tak boleh jauh dah. Anak yang bawa. Setakat seromban tak boleh dah. Kajang pun tak boleh dah. Kan? Setakat pergi pasar boleh. Setakat pergi masjid boleh. Jaga. Tu tanda-tanda. Yang ketiga, kita dah tak togak pun dah. Dah bongkok. Jalan pun dah bongkok. Jalan slow. Tu tanda tu. Ini tanda yang disebut oleh malaikat Israel kepada kawan karibnya. Siapa kawan karib malaikat Israel? Nabi Yakub. Nabi Yakub ni ada kawan karib dia. Siapa? Malaikat Israel. Hebat Nabi Yakub. Ada kawan karib tau. Malaikat kawan Malaikat Israel. Hui, hebat. Kawan kita tak ada malaikat Israel. Boleh bercakap depan-depan. Wahai malaikat Israel, kau bagilah tanda-tanda nak mati. Kan? Dia bagi tahulah 3 ni. Ini tanda-tanda nak mati. Tapi tak sedar ya. Masih lagi buat benda-benda ngarut. Baik. Itu pertama. Yang kedua, kata Al-Katabi, umur 60, umur kembali bertaubat kepada Allah. Taubatlah. Istighfar banyak-banyak. Yang ketiga, umur 60, umur kembali kepada khusyuk. Khusyuk serba-serbi. Kan, semayang, baca Quran, zikir, semua khusyuk. Doa, cara doa pun khusyuk. Kan, tak ada lagi lah macam umur 30, 45 dah, tak ada dah. Semuanya ke arah khusyuk semua. Umur 60, makan pun khusyuk, tak ada nak kelang kabut dah. Makan pun khusyuk. Tahap tu lah. Umur 60 ni teman-teman sekalian, ramai yang pencen 60. Ramai yang ambil pencen 55. Sain 60. Masa sain gagah kata sompek 60 ni. Tak ada lah tuan sekalian. Dekat pejabat saya itu semua sain 53 tuan sekalian. Jauh sampai 60. Masa sain masa muda tu sain 60 ni. Masa tu muda. Tak sampai 60. Menyesal ustaz, saya sain 60. Dah menyesal pula. Dulu wakak sain 60, ingatkan sampailah 60 dah tak boleh ustaz, lutut dah sakit ustaz, kepala dah poning. Dia kata tak boleh dah. 53, 54 dah sain dah, berhenti, tak boleh tahan kan. 60 kok sambung 65. Tuan sekalian, tak boleh cakap tuan sekalian. Bagi saya 55 tu terbaik kita pencen. Itu yang terbaik. Saya ambil 50. Alhamdulillah, sikit lagi nak sampai. Kan? Baik. Yang keempat, kata Al-Katabi, umur 60, waktu untuk bersiap-siap bertemu dengan Allah. Baik. Jadi kata Nabi SAW dalam satu hadis, Imam Bukhari pula, Nabi kata, hati orang tua tetap muda terhadap 2 perkara. Ini lalailah orang tua ni. 60 ke atas, kalau ada 2 ni, kata Nabi, hati orang tua ini lalai. Jangan ada 2 ni, kata Nabi SAW. Jangan ada. Kalau ada, kalau boleh cepet-cepet buang. Pertama, kata Nabi SAW, pertama, jangan ada cinta dunia terlampau lebih. Jangan ada cinta dunia. Yang kedua, ini pun jangan ada, iaitu jangan panjang angan-angan. Panjang angan. Tak ada dah. Okey? Itu kata Nabi SAW. Tuan kenal tak Fudail bin Iyad? Tak kenal juga. Saya pun tak kenal, jumpa pun tak pernah. Cuma tahu nama je. Seorang ulama Mekah. Ulama sufi, Fudail bin Iyad nama. Apa dia kata? Ini bukan hadis Nabi tuan-tuan sekalian, ini kalam ulama ni. Apa dia kata? Bila umur 60 tahun,
bermakna 60 tahun kamu berjalan menuju Tuhan. Sekarang hampir sampai 60. Lama dah bertemu Tuhan. Dah nak sampai ke destinasi. Tuan-tuan sekalian. Jadi katanya lagi, dia kata Fudail bin Iyad, saya suka kata-kata dia tuan-tuan sekalian. Kata-kata hebat, tapi kena ambil lah kata-kata dia ni. Okey. Apa dia kata? Umur 60 tahun dan dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Sebab sekarang ni ada yang terlebih banyak ni. 60, 65. Tak mati lagi. 70. Tak mati lagi. Sampai 98. Tak mati. Baik, apa kata dia? Waktu inilah tak lain tak bukan, buatlah yang terbaik dalam umur berbakimu. Terbaik. Bila solat, solat yang paling baik. Kalau sedekah, sedekah yang paling baik. Kalau zikir, zikir yang paling baik. Baca Quran, baca cara yang paling sempurna. Maka dosa lalu Allah ampunkan umur 60. Okey? Jika kamu ni kata lagi, jika kamu 60 buat benda tak elok, Allah akan hukum kamu. Sebab apa? Tak ada lagi alasan tak buat. Jadi heranlah ulama kalau tengok umur 60 lah tak pergi masjid, heran. Bila ada ceramah tak datang, heran. Kan? Sekarang bukan waktunya lagi umur 60 memilih ustaz tak. Tak ada lagi kita kata nak pilih ustaz. Ustaz ni aku tak suka. Dah 60 dah. Datang je lah. Tak suka ustaz tu, duduk luar. Duduk luar. Tak apa. Dengar je lah. Aku tak suka ustaz ni. Kenapa tak suka? Dah nak pergi bertemu Tuhan dah ni. Tak suka ustaz kenapa? Dia bukan ajak kita buat jahat pun. Ajak buat baik je. Kenapa tak suka? Ustaz hari Selasa. Tak suka lah. Balik deh. Kan? Ustaz hari Rabu. Tak suka. Jangan macam tu. Kawan saya kata apa? Walaupun entah ustaz, duduklah, dia kata. Walaupun entah ni ustaz, entah ni ilmu banyak ke? Hebat mana ke? Duduklah sekali. Ni balik, montang-montang ustaz, baliklah deh. Alamak, terasa aku. Terasa saya. Walaupun ustaz tu muda, kau tua, pesalah duduk, tak suka tengok muka dia, kau duduk luar lah. Ui, bisa dengar ni. Balik. Habis, tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni cerita umur 60 ya. Yang umur 60 jangan rasa boring apalah ni lah 60 tak. Tuan-tuan pun dalam masjid ni rata-rata nak mencapai 60 ramai ni. Saya sikit lagi nak sampai 60, sikit lagi. 60 bagi omeh kan? Omeh. Berharga omeh. 70 tak sebut apa-apa pun warga apa. Saya tambah. Warga platinum. Platinum ni lagi hebat tau. 70 ni. Kan? Dekat taman saya tu yang pencen tahun ni ramai. Sungguh ramai. Surau saya rasa tak tahulah ada kesedaran kot. Dah ramai sangat yang datang masjid, datang surau. Khususnya orang-orang pencen ni. Pukul 6 dah sampai surau. Maghrib. Pukul 6 sampai dah. Naik motor. Saya berselisih tu. Naik motor dah. Mana Haji? Surau lah ustaz, nak pergi mana lah? Nampak jawapan ni. Ni tu. Ada jalan kaki pun ada. 6.30 pun ada. Pukul 7 pun ada. Penuh sah pertama, sah kedua dan berebut-rebut nak dapat sah pertama umur 60. Bila saya jadi imam, saya perhati. Semua 60 ke atas. Jarang orang-orang bawah 60 ni. Semua 60. Sebab mereka datang awal ke surau. Pukul 6 dah sampai. Azan 7.25. Apa dia buat tuan-tuan sekalian? Semayang. Semayang solat atas masjid, duduk, lepas tu zikir. Semua senyap. Zikir. Semua zikir saya tengok. Semua zikir je. Saya tengok tu zikir, ni zikir, tanya zikir. Pakcik-pakcik ni semua zikir. Baca Quran mungkin tak pandai bona agak Zikir je. Kan? Pegang jari nampak. Jelas nampak jari pegang. Subhanallah, 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 subhanallah.
Kan? Nampak jelas zikir tu. Every day. Siap tanya lagi. Kenapa pak cik ni datang awal pula ni? Dulu ustaz tak datang awal macam ini. Datang pun tidak. Satu. Dulu ustaz teruk bona perangai ustaz. Semayang pun tinggal ustaz. So dia cerita. Mujurlah ustaz, Allah lanjutkan umur pak cik ni dah 65, 69 ustaz. Mujurlah Allah panjangkan umur. Baru sadar ni. Baru sadar nak dengar ceramah, dia kata. Betul lah kata Nabi ni. Jumpa seorang-seorang ni. Seorang lagi. Dulu saya main golf ustaz. Tak semayang tahu main golf. Dia cerita. Golf tu tak salah, tapi dia tak semayang sebab main golf. Saya menyesal ustaz sebab saya main golf dengan kawan-kawan saya tak semayang. Saya buang gaya golf, bukan buang, bagi kawan percuma ya, 2 set, bukan murah. Menyesal, sekarang dah pencen. Pergi surau lah kerja. Ganti balik yang dulu yang teruk-teruk ni, sebab Allah bagi peluang tau. Maka ada 10 kalam-kalam ulama yang disebut malam ni. Saya nak sebut malam ni. Ada 10 nasihat ulama. Saya ambil seorang ulama ni. Dia kata ada 10 nasihat dia kepada umur 60. Tuan-tuan tolong ingat 10-10 ni. Tolong ingat tuan-tuan sekalian. Saya ingat sebab saya baca. Kan malam kan buka balik. Oi, nombor 1 ni aku ada ni kurang kan. Nombor 2 pun ada kurang kan. Ini nasihat ulama ya, bukan hadis Nabi. Kalam ulama dia bagi tahu. Siapa umur 60 ke atas, lagi yang 60 ke atas dan sakit, jaga. Kan, ramai sakit sekarang sekalian. Banyak. Saya tak ada cakap apalah. Kanser paling banyak, jantung makin meningkat. Kan? Sakit lutut paling ramai. Apa bukti kursi banyak kat surau dah. Tu tetap 60 duduk depan. Kursi tu kat depan juga. 60 ujung tu empek, ujung empek. Tengah 3. Ngam balance. Tak apa. Tarik kursi. Kenapa pakcik? Lutut pakcik dah tak boleh dah. Lutut belah kanan ustaz tak boleh dah. Tiba-tiba dah sakit. Tiba-tiba dia kata. Tak ada signal. Tiba-tiba sakit. Bak kata Doktor India dekat Kuala Pilah jumpa nenek saya. Doktor, mak saya ni dia punya lutut dah sakit. Yelah, sudah sampai masa hauslah dia. Tak ada ubat ni dia. Balik je lah Doktor India. Tuhan dah ambil sikit-sikit lah mak awak punya lutut ni. Doktor cocok lah. Nak cocok buat apa? Dah tak ada dah. Doktor India balik. Lutut ni Allah dah, Tuhan dah tarik sikit-sikit nikmat tu. Doktor India sebut tu. Ayah saya cerita. Balik je lah. Balik. Sakit doktor. Macam mana sakit? Makan ubat tahan sakit. Nanti elok lah tu. Sonang dia. Memanglah sampai masa. Mata tu 55 dah rabun dah. Macam tak nampak ni. Memanglah rabun. Allah tarik sikit-sikit. Itulah sunnatullah. Yang pertama, jangan banyak bergurau sangat, kata ulama ni. Jangan banyak gurau bona. Gurau boleh, jangan nak bergurau ya. Tompek makan gurau, dalam surau gurau, nak sembahyang Allah diletik dah deh. Jangan banyak gurau sangat. Kurangkan gurau. Jam tu betul tak? Lagi 10 minit lagi ni. Ya Allah. Yang kedua, jangan melampau-lampau dalam berhias. Jaga. Apa yang ada tu pakailah. Tak payahlah manik-manik batu-batu, tak payahlah. Pakailah. Kain kan apa yang ada sarung jelah. Jubah tu cantik lagi pakai. Tak apa. Tak payah kita tengok jubah ada 5 boleh nak boli. Cukuplah pakailah teman sekalian. Tak payahlah. Yang perempuan kurangkan bersolek-solek dah tak ada dah. Cukuplah.
Setakat bodak-bodak boleh, tak payah nak solek-solek bona, tak adalah. Jaga ya tuan sekalian, nama tabarruj ni cukuplah. Zaman muda dah kita dah buat dah, zaman kita tua dah tak ada dah benda ni. Nombor 3, ni paling penting tuan-tuan sekalian, kata ulama ni. Jangan ada. Nombor 3 bagi saya paling penting. Apa dia? Jangan kawan dengan orang yang tak tambah iman kita. Jangan kawan dengan orang yang tak tambah iman, rosakkan kita ada. Contoh apa tuan sekalian? Ini paling saya risau ni. Tuan-tuan tak risaulah, saya risau juga. Tuan sekalian, kita kadang-kadang orang-orang tua ni tuan sekalian, dia boring duduk surau, duduk rumah. Memang boring, bosan, betul. Itu sebab Nabi kata apa? Kalau banyak buat ibadat bosan, tukarlah ibadat lain. Jangan buat benda yang sama. Ni nak kata Nabi ni. Kita zikir beribu-ribu bosan, tukar zikir lain, tukar Quran pula. Baca Quran seminggu tak berhenti, bosan lah pula. Memang bosan, tukar lain, semayang pula. Ni Nabi kata ni, kita akan bosan. Kita lepas subuh pergi kedai kopi kita, ada 5 geng. Contoh, geng 50, geng 60, ni tompek ni pori naik kereta satu kereta. Banyak saya jumpa ni kan. Yo mengeteh. Oi. Geng 70 lain pula geng. Cerita lain pula. Dia tak cerita macam 60. 60 ni bawa pencen, cerita bab pencennya duit banyak lagi. Geng 70 cerita duit dah habis. Tahu tak? 80 duduk dekat kita makan senyap ya sebab dah ramah. Makanlah. Kalau dia 80. Saya tengok geng 80 tinggal 2 orang je. Yang lebihnya dah padam. Member kita dah tak ada lah. Yolah tinggal kita yo. Dia cerita kat saya pakcik tu. Dia cerita kat saya. Saya pergi makan dengan dia. Pakcik punya geng semua dah mati dah. Pakcik belum mati lagi. Tak bila nak mati pun tak tahu. Sabarlah pakcik, saya kata. Hidup lagi ya. Yolah. Allah Ta'ala panjang umur pakcik dah 85 lah ni. Geng pakcik semua dah padam. Pakcik yo. Adik-beradik pakcik pun dah padam. Pakcik ada lagi. Bersyukurlah pakcik. Ya bersyukurlah kita. Ya lah saya kata. 85 tu pergi 2 orang ni naik basikal lah tu. Kayu. Bila 60 kedai kopi jaga-jaga jangan tambah maksiat tu. Kita bimbang. Sampai-sampai je buka cerita. Baik. Kau tahu tak? AJK baru kita ni kan teruk bona lah. Cerita AJK baru pula. Mula lah deh. Mula tu. Cerita buruk orang ya. Dah mati dah ni. Ya Allah. Hai. Contoh ini. Kan? Aku tak ramai betul dengan imam kita tu. Apa benda lah, patut kita tukar imam ni. Mula lah deh. Apa? 60 hanya macam tu. Tak tambah iman. Kalau sampai kedai kopi cerita, kau tahu tak rukun iman ada berapa? Aku pun tak tahu kau, aku pun lupa kau, aku pun lupa kau, aku tahu, aku tak apalah. Ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada Tuhan. 2, kesetiaan kepada raja dan negara. Kau cakap apa ni? Terlupa. Confident. Level confident tinggi. Last, kesopanan dan kesusilaan. Itu rukun negara. Nampak? Dah poning. Contoh. Jangan carilah orang yang ajak kita pergi masjid. Mana tu masjid? Jom. Terbaik. Mana tu? Ada forum lah dekat kuis. Baik. Apa syok macam tu? Mana tu? Ada tadarus lah. Oh ya ke? Baik. Ini yang syok ni. Baik. Yang keompek ni tak boleh halang lah. Tapi kata ulama' ni, jaga-jagalah nama ompek ni. Jangan melancung tempat-tempat yang tidak mendekatkan diri pada akhirat. Ada tempat-tempat yang bagus, yang melancung, haknyai kan. Eloklah. Kerabi, itu memang boleh dapat pahala lah sikit agak. Haknyai, kerabi kan.
Vietnam, Ho Chi Minh, kan? Tuan-tuan, poilah, jagolah batur tu. Tapi tuan sekalian, seorang pakcik saya jumpa, apa dia kata, Ustaz, saya dah tak nak pergi tempat lain dah. Umur macam pakcik ni, pakcik nak pergi 2 tampik je. Mana pakcik? Makkah, Madinah. Okey, alhamdulillah. Dah lah Ustaz, tak ada lah nak pergi jauh-jauh, tak ada lah. Tampik ni lah yang paling tuan-tuan kena pergi sungguh. Ada duit pergilah. Pergi umrah nama kan, pergi ziarah Madinah. Kalau dapat mati dekat Madinah lagi baik. Macam suami isteri mati kat Madinah tahun lepas kan, dia pergi-pergi dua-dua mati kat Madinah. Siapa jangka? Dua-dua. Alhamdulillah kan, Nabi kata mati di Madinah tampaknya syurga. Sebab tanam di perkuburan Baqi'. Masya Allah. Berani tak mati kat sana? Tak berani cakap dah. Tak berani. Dosa banyak. Tapi Allah pilih mati di Madinah. Yang kelima, ni penting juga ni. Umur 60 kata ulama ni. Jangan masih rusing tentang kehidupan harian kita. Apa yang ada, makanlah. Minumlah. Kereta tu pakailah kereta tu. Dahlah. Kereta kancil-kancil tu lah pakai. Nak berhutang tak mampu dah. Nak juga beli kereta besar lagi. Duit tak ada, dah pakai je lah. Kan? Motor tu lah pakai lah. Kan? Tak payah fikir cukup tak cukup, makan pakai. Tetap Allah bagi cukup. Kalaupun anak tak nak bagi. Sebab ada seorang pakcik cerita kat saya, anak dia tak bagi kat dia. Gaji besar dia cerita. Masa saya pergi umrah kan, dia cerita lah. Anak saya tak bagi Ustaz. Saya tak minta pun, tapi itulah. Masa kita muda dia kecil, kita bagi dia kasih sayang, kita bagi dia rezeki, kita kongsi rezeki Ustaz. Kita pun bukan senang bona. Bila dah besar Ustaz, kongsilah kasih sayang, kongsilah rezeki Ustaz pada mak ayah pula. Roda tu berpusing tuan-tuan sekalian, roda berpusing. Bila dah besar, dah berkejaya, dah kahwin, lupa mak ayah, lempar pun tak nak. Terasa pakcik tu cerita kat saya. Dia sebut anak dia gaji 15,000. Bila balik ulu pun tak nak. Bawa makan pun tak ada. Aku yang kena beli Ustaz. Apalah. Budak-budak sekarang ni Ustaz, kena ingatkan jugalah. Kadang-kadang dia lupa. Bila dia dah berkejaya, bila dah berkahwin, dah tak nak balik jumpa saya Ustaz. Dia cerita kat saya. Bayangkan saya jumpa seorang makcik. Ustaz, saya ada 3 anak perempuan Ustaz. Seorang dah kahwin. Dah tak balik-balik dah. Kan? Lagi 2 anak perempuan saya ni, dia tak kahwin pun tak apa. Kalau kahwin, kahwinlah. Sebab apa? Bila dah kahwin, langsung tak tengok saya lagi dah. Perasaan ibu tahu, yang main-main. Bila dah kahwin, dah ada suami, dah ada kerjaya, dah tak jumpa pintu rumah dia dah. Dia kata, dia cakap depan saya ni. Makcik tu. Tapi kita kata orang tua, tak apalah Ustaz, itu dia punya kisah lah. Makcik dengan cara makcik cukup makan, cukup pakai, sudahlah. Tapi itulah anak-anak kita itulah. Dia cerita. Sedih kita dong. Mak saya pesan kat saya, kau tak bagi mak pun tak apa. Mak tak minta pun duit kau. Tapi kalau kau bagi, mak ambil sebab berkat hidup kau. Dia cakap macam tu, direct. Berkat hidup kau bila kau bagi pada mak ayah. Mak saya sebut tu kat saya. Walaupun kau campak mak RM10 pun, tetap hidup kau berkat. Mak saya sebut. Teman sekalian. Tuan sekalian. Tragislah dengan kisah-kisah pakcik-makcik bila anak dah berjaya ni. Lupa. Kalau lupa tak jumpa tangga kan. Sibuk panjang. Tak apa dia sibuk, Ustaz tak tahu lah. Bila time free tak nak balik, time sibuk memang sibuk. Time free pun tak nak balik. Terasa mak ayah. Yang keenam, kata ulama ni, banyakkan doa. Doa ni tuan-tuan kena baca setiap hari ya. Saya pun baca, tuan-tuan pun baca, 60 pun baca. Bacalah doa ni.
Siapa tak hafal bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Doa ni baca. Ya Allah, matikan aku mati yang baik. Ini dia doa dia. Sentiasa baca. Ya Allah, matikan aku mati yang baik. Dia kata. Kita pun baca. Sebab apa kita bimbang kita mati tak baik tau. Mati baik macam mana? Mati baik ketika semayang, baik. Mati ketika bagi ceramah, baik. Mati ketika sujud, baik. Mati ketika sedekah, baik. Mati tengok bola. Itu bukan satu berdosa tengok bola, tapi mati itu macam tak kono benar. Tengok bola tak salah. Kan? Mati sedang makan. Makan bukan dosa. Bukan dosa pun makan. Tapi kita nak mati macam mana? Mati baiklah. Contoh itu tadi, mati tengah semayang, mati ketika kita sedang berzikir, mati ketika kita sedang dengan ceramah. Itu mati yang paling bagus. Mati ketika sujud, mati ke dalam tidur. Dalam tidur, kenapa jadi mati baik? Sebab malam tadi kita berwuduk, kita tidur. Itu mati baik. Kan? Lepas tu kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Yang ketujuh, banyakkan istighfar. Istighfar 60 bukan macam umur 35, tuan-tuan sekalian. Ubah dah. Dia tak boleh istighfar 3 kali dah. Lebih daripada 3 kali. Kurang-kurangnya 1000. Dan nak mati dah ni. 60, tuan-tuan sekalian. Saya pun mati juga. Istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Itu panjang benar pula menyanyi kan. Keluar sikit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, banyak dosa. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah. Nangislah sikit, kata ulama. Umur 60 tak nangis. Apa dia kata? Sebenarnya hati kita itu masih borek lagi kalau tak nangis. Ui, susah nak nangis. Susah nangis. Okey, yang ke-8 tuan-tuan sekalian, umur 60 dinasihatkan tambah ilmu agama. Jadi bila ada kuliah datang, dah tak pergi mana dah. Dah tak pergi Tesco beli boreh dah. Kuat dah kurang. Dah tak ada lagi nak pergi nak hantar anak tuition, tak ada dah. Nak hantar isteri pergi spa dah tak ada dah. Bawa isteri ke surau. Mana tu bang? Nak dengan ceramah lah. Pergi sama-sama naik motor, tak apa. Macam taman saya tu. Ramai makcik-makcik 60 ke atas pergi jalan kaki. Sampai yang pergi pukul 3 pagi pun ada. Sebab apa? Tersilap tengok jam. Ya. Macam mana? Balik-balik sebab ada hantu kat surau. Pergi-pergi beramang bila lama. Tengok-tengok jam 3 pagi. Balik dia cerita kat saya. 3 pagi pergi surau. Jam tersilap tengok jam. Kejap je. Lagi 2 lagi sebelum azan. So, nak cerita 60 ni kan. Jumpa pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang kita. Semua muka kesayuan saya tengok. Muka taubat saya tengok. Kalau saya tengok muka-muka 60 ke atas yang datang surau, semua muka-muka kesayuan saya tengok. Rupa-rupanya ada sejarah lampau. Betul. Semua kalau doa kan, doa umur 60 lain macam tu. Dia doa lain macam. Dia memang mesti tutup matanya. Umur 60. Umur 35 tengok atas lah. Sebab dia tak ada kisah dah. Umur 40 dia macam tu lah. Saya sungguh tuan-tuan setia. Umur 60 saya tengok pakcik-pakcik doa lain tu. Dia doa dengan penuh pengharapan tu. Lama lah tu. Tak apa dia baca tak tahulah. Lepas tu nangis. Ada yang nangis tu. Ada yang sebab apa tuan-tuan sekalian? Teringat kisah lampau. Jadi mereka menjadi idola saya lah. Tengok pakcik-pakcik muka-muka taubat tau. Muka-muka bersih tau. Hilang segala kejahatan keluargaan. Bersihnya muka. Yang ke-9, kerap menghubungkan persaudaraan. Bukan nak benci-benci orang dah. Bukan nak benci jemaah surau, bukan nak benci ketua kampung, bukan nak benci penghulu, bukan nak benci imam-imam masjid, bukan nak benci orang ramai. Dah tak ada dah. Apakah cara menghubungkan tali persaudaraan? 2. Pertama, senyum. Yang kedua, Assalamualaikum. Salam. Cukup. Buat hari-hari supaya kita ni dapat manfaat. Yang terakhir, inilah pengakhiran kita. Jangan lupa benda ni tuan-tuan sekalian, takut sangkut di padang mahsyar. Apa dia? Maafkan orang dan kita minta ampun pada orang.
Maafkan orang tu. Kau dulu buat silap dengan aku kan, aku maafkan kau. Jumpa orang, aku dulu silap buat kau dengan kau ni, ampunkan dosa aku ampunkan. Kaki boleh bergerak di padang mahsyar. Ingat, dengan Allah Ta'ala tak ada masalah, tuan sekalian. Dengan Allah Ta'ala istighfar, selesai masalah. Dengan manusia, kita bergaduh dengan siapa? Dengan orang kampung kita, berpuluh tahun bergaduh, dah lah jumpa. Kita dah lama berseteru ni, kita pun dah tua, sama-samalah kita buang yang keruh, ambil yang jernih, peluk sama-sama. Gitu betul ni. Patut gitu dah tak ada dah. Melainkan hati dah gelap, telah ditutup dengan minyak hitam tanah, itu lain. Memang marah sampai mati pun marah lagi. Ini yang tak nak. Mudah-mudahan tuan sekalian, malam ni kita semua dapat manfaat umur 60, 55 ke 60 juga, 45 ke 60 juga. Artinya kita ambil manfaat benda ni. Tolong ingat apa yang kata ulama ni pesan, supaya kita mati dalam keadaan yang aman, tenteram. Akhir sekali impian kita ialah masuk syurga Allah. Itu yang kita nak sekarang ni. Masuk syurga Allah, syurga yang tertinggi namanya syurga Firdaus. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan dengan hadis yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.